Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni ramai tak ada masalah macam tadi? Susah nak cakap depan kamera. Bila kita rasa susah nak cakap depan kamera, buat video pun susah kan? Tapi saya ada beberapa tips yang saya nak kongsi supaya korang mudah nak bercakap depan kamera. Okey, pertama, nombor satu, kita kena anggap kamera kita ni orang. Bila kita cakap dengan kamera, kita pandang dia punya lens dia, kena anggap kamera ni adalah orang yang kita sedang bercakap. Kalau kita anggap kamera ni adalah kamera, bukan benda hidup, kan, macam saya tengah pandang kamera tu, korang akan rasa macam saya tengah bercakap dengan korang. Sebabnya saya pandang kamera tu dan saya rasa saya tengah cakap dengan korang. Sebab tu penonton akan mudah rasa yang orang tu tengah bercakap dengan dia. Kita kena cakap dengan kamera, pandang mata kamera, pandang lens kamera tu, dan kita rasa kamera tu adalah orang. Okey, sebabnya kenapa? Sebab bila kita pandang kamera dan kita anggap kamera tu orang, kita dah buang rasa kita punya awkward tu. Dia nak capai level ni memang take time sikit, perlukan training. Ya, malu tu adalah malu, tapi dia bukan malu sangat tau. Dia rasa macam, nak cakap dengan kamera macam rasa, gila apa cakap dengan kamera seseorang. Benda tu, perasaan tu yang akan buatkan kita rasa susah nak cakap dengan kamera. Sebabnya kita tak rasa kamera tu orang, kita rasa kamera tu objek. Dan bila kita cakap dengan objek, kita rasa macam perbuatan kita tu gila. So itu tips nombor satu. Okay, yang kedua adalah jangan rushing. Kita rasa macam kita nak sampaikan satu info ni, kita kena point kita kena laju, top. Okay, ni contoh Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share 3 tips tentang macam mana kita nak cakap dengan kamera. Okay, tip pertama kita guna nampak tak? Dia cuba nak rushing point sampai benda tu bukan normal pada dia punya tempo percakapan dia yang biasa. Dia tengok ada orang buat video cakap laju kan, dia pun nak buat macam tu. Tak boleh. Sebab rushing ni satu hal, dia bukan kita punya style. Dan bila rushing, kita terkejar. Kadang-kadang mulut kita keluar benda dulu sebelum otak kita sampai. Faham tak? Dia macam mulut kita dah membebel, tapi otak kita cuba nak catch up apa yang mulut kita sebutkan supaya kita dapat sambung ayat tu. Sebab tu kadang-kadang point jadi tak jelas. Sebabnya kita rushing. Orang yang tengok video kita tu akan rasa macam, orang ni merepek apa ni? Otak kita cuba nak catch up apa yang mulut kita cakap. Jadi steady je. Gunakan tempo yang biasa kita cakap. Sebab memang ada orang yang jenis cakap laju. Jadi dia dah, kalau nak buat video dia cakap laju tak ada masalah. Sebab memang normal dia cakap laju macam tu. Okey, contohnya, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share 3 tips macam mana korang nak bercakap dengan mudah depan kamera. Tips yang pertama, itu contoh orang yang biasa tempo macam tu. Kalau dia rasa normal bagi dia dan dia okey, tak ada masalah. Sebab setiap orang ni berbeza kan. Jadi kita kena ikut apa yang kita selesa. Sebab ni konten kita, bukan konten orang lain. Tak perlu nak tiru orang. Okay, jangan rushing. Tips ketiga adalah cakap kena jelas. Cakap kena jelas ni bukan sekadar dia bantu kita bercakap. Sebabnya bila kita bercakap dengan jelas, itu bukan saja memudahkan orang faham kita, tapi kita sebagai orang yang present kita punya konten tu, kita faham apa yang kita cakap. Bila kita sebut dengan jelas, kita faham point kita dengan clear. So kita punya structure kat otak kita, benda yang kita nak cakap, rangka ayat yang kita dah plan dalam otak kita tu jelas, kita akan mudah sampaikan. Sebab tu kena cakap dengan jelas. Okey, bab cakap jelas ni, banyak orang saya rasa tak cakap dengan jelas bila buat video. Untuk bercakap dengan jelas tu, lontaran suara tu pun penting. Kita kena lontarkan suara kita. Kita jangan nak, okey, Assalamualaikum, hari ni saya nak cakap, mulut ni pun kecil je. Kecil, dia tak bercakap. Dia macam, okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak, orang dengar pun boring. Dengan suara yang tak jelas tu, orang tak dapat tengok dia punya bentuk mulut tu, apa yang dia cakap. Itu pun membuatkan orang susah nak faham dia punya konten. Bentuk mulut, sebutan yang kita sebut satu-satu tu, banyak main peranan. Sebab tu memek muka kalau buat video penting. Sebab dia bukan sampaikan feeling saja, dia mudah untuk orang nak faham apa yang dia sebut. Contohnya saya kata 1, 2, 3. Kalau mulut saya proper, saya sebut benda tu, walaupun audio tak ada, orang boleh agak. Cuba korang tengok mulut saya, boleh agak tak saya sebut 1, 2, 3. Nampak? Berbanding kalau saya dah cakap macam 1, 2, 3, 4. Bayangkan dengan intonasi suara macam tu, dengan audio tak jelas ke apa kan, mungkin orang akan tak dengar ke apa. Dia akan tengok mulut kita duk sebut, susah orang nak agak apa yang disebut. Okey, nampak? Jelas. Okey, keempat adalah fikir secara point. Kita kena rangka point dekat otak kita. Point form Lagi-lagi jenis video yang kita akan potong kemudian, korang tak payah nak lengkapkan satu ayat tu ataupun satu karangan tu full one take, tak payah. Fikir secara point. Satu.
1 point, 1 point, 1 point. Sebabnya kita boleh edit kemudian. Kalau live itu cerita lain. Tapi kalau just record video dan edit kemudian, kita boleh buat video point by point. Contohnya, saya nak cerita yang saya balik kampung. Point dia, saya balik kampung selama seminggu. Mula-mula dekat Melaka, kemudian dekat Kedah. Setelah seminggu barulah saya balik dekat Cyberjaya balik. Okay, nampak saya ada 5 point kan. Kita jangan nak cuba habiskan 5 point tadi tu dalam one take. Payah. Kita kan banyak tersasul. Tengok macam mana saya buat. Sebab kita record video dan kemudian boleh edit. Point pertama Hai, Assalamualaikum. Saya sekarang baru balik kampung. Okay, nampak? Point pertama, lepas tu saya akan rehat tau. Saya dah settle point balik kampung, saya fikir point kedua pula. Kali ni saya balik kampung selama 7 hari ataupun seminggu. Okay, nampak? Dah ada point kedua. Saya stop sekejap, saya rangka pula. Okay, sekarang point ketiga nak cerita pasal apa? Ni point ketiga Mula-mula saya balik kampung saya kat belah Melaka, dekat Alor Gajah. Dalam 2-3 hari macam tu. Nampak? Saya dah 3 point. Saya cakap point 1, saya rehat, relax. Saya rangka point kedua pula. Lepas tu saya cakap point kedua, relax. Lepas tu saya cakap point ketiga, relax. Untuk point keempat, kelima, sama juga. Saya akan cakap, lepas balik kampung dekat Melaka, saya pun balik ke Kedah, dekat Sungai Petani, saya punya mertua punya kampung. Lihat. Settle seminggu balik kampung, saya pun kembali balik datang ke Cyberjaya. Okay, nampak? 5 point tu mungkin cukup 2 perenggan, 2 perenggan macam tu lah kan, ayat tu kan. Saya rakam 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Lepas tu bila edit video, jadi macam ni. Hai, Assalamualaikum. Saya sekarang baru balik kampung. Kali ni saya balik kampung selama 7 hari ataupun seminggu. Mula-mula saya balik kampung saya kat belah Melaka, dekat Alor Gajah. Dalam 2-3 hari macam tu. Lepas balik kampung dekat Melaka, saya pun balik ke Kedah, dekat Sungai Petani, saya punya mertua punya kampung. Settle seminggu balik kampung, saya pun kembali balik datang ke Cyberjaya. Nampak? Saya dah potong mana yang saya senyap tu, saya gabungkan je saya punya perkataan. Jadi saya tak stres untuk saya record video. Rakam video ikut point. Korang buat 4 point ni, insya-Allah korang akan mudah buat video yang jenis cakap depan kamera. Bila korang dah amalkan 4 tips ni, korang akan buat banyak kali video tu, latihan demi latihan. Lama-lama korang akan lancar cakap dekat kamera. Kelebihan bila kita dah lancar cakap kat kamera ni adalah kita mudah nak buat video, kita kurang stres dan edit senang. Sebabnya bila kita tak lancar cakap dekat kamera, bila editing tu jadi leceh sikit sebab banyak part kita tersilap rakam. Kita tak tahu mana satu part yang kita nak potong, ataupun kita susah nak pilih part mana yang kita nak gunakan dalam video kita nanti. Bila kita dah latih, cakap kita dah jelas, lancar, kita dah punya feeling cakap dengan kamera tu dah ada, tak ada rushing-rushing, kita cakap point by point. Bila skill bercakap depan kamera tu dah okey, itu akan memudahkan kerja korang buat video berlipat kali ganda berbanding dengan kalau tak ada skill cakap depan kamera. So itu saja video saya pada kali ini. Saya pun baru balik kampung, saya tak ready nak buat DIY ke apa-apa lagi. Sebab tu saya just sharing macam ni je. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Okay, Assalamualaikum.